Saya bagi pihak Dewan Himpunan Penyokong PAS dengan ini amat menyokong penuh ucapan dasar Presiden yang bertemakan beristiqamah hingga kemenangan. Istiqamah mungkin bermaksud committed. Artinya kita akan terus committed, iaitu bekerja bersungguh-sungguh secara berterusan untuk menuju kemenangan. Kemenangan adalah impian semua pasukan atau organisasi, apatah lagi organisasi parti politik seperti PAS, UMNO, DAP, PKR, dan lain-lain. Namun untuk mencapai kemenangan dalam konteks politik, Malaysia kita harus mempunyai kekuatan dari semua sudut. Lebih kuat dari lawan kita, iaitu UMNO Barisan Nasional. Antara kekuatan yang harus ada pada kita ialah kekuatan perpaduan dalaman parti, sesama ahli dan kekuatan ketumbukan dalaman sesama rakan Pakatan Rakyat. Dari kekuatan ini, kita akan memiliki kekuatan persepsi yang boleh membina keyakinan rakyat kepada PAS dan Pakatan Rakyat. Barulah pada masa itu kita boleh mencapai kemenangan dengan izin Tuhan. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita bercakap soal kekuatan perpaduan dan kekuatan persepsi, maka saya rasa tidak seorang pun yang berani menafikan bahawa kita sekarang ini ada sedikit masalah dalaman parti dan juga masalah dengan Rakatan Pakatan Rakyat. Kita sering mengatakan musuh kita kelihatan bersatu, tapi hati mereka berpecah. Tapi sayangnya kita sendiri kelihatan berpecah dan hati kita pula semacam tidak bersatu. Kami dari Dewan Himpunan Penyokong PAS pada dasarnya datang kepada PAS mengharapkan agar kami berada dalam suasana yang lebih harmoni kerana ajaran Islam yang tentunya mengajar sesuatu yang lebih baik. Namun akhir-akhir ini kami menjadi terpingga-pingga dan terkejut dengan suasana fitnah, memfitnah, label-melabel dan yang seupama dengannya berlaku di dalam parti Islam. Saya tidak pasti apakah dalam ajaran Islam atau di dalam Al-Quran tidak ada larangan supaya jangan memfitnah orang lain dan jangan melabel orang lain. Dengan label yang buruk yang tidak disukai oleh orang yang dilabelkan. Jika ada larangan tersebut di dalam Al-Quran, maka kenapa kita mengamalkan larangan ini dalam parti PAS? Kenapa para ulama tidak menegur supaya gejala fitnah, memfitnah dan label-melabel ini dihentikan serta merta dari terus-menerus berlaku dalam parti sejak sekian lama dahulu? Apakah gejala seperti ini bukan satu kemungkaran sehingga kita tidak mencegah dan terus membiarkan ianya bermaharajalela berlaku dalam parti? Seandainya larangan memfitnah dan melabel terdapat dalam Al-Quran, saya mohon jasa baik para ulama yang ada di hadapan saya ini agar tunjuklah kepada saya ayat mana dan terjemahannya. Saya dan ahli Dewan Himpunan Penyokong PAS ingin sangat untuk beramal dengannya agar dalam Dewan Himpunan Penyokong PAS tidak ada amalan fitnah, memfitnah dan label-melabel. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami Dewan Himpunan Penyokong PAS adalah sebuah organisasi dalam PAS
yang mewakili orang bukan Islam yang ada di Malaysia. Ingin kami tegaskan bahawa kami amat mengharapkan kepada Islam yang dibawa oleh PAS di bawah pimpinan ulama dapat memberi keselesaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat dan bernegara di bumi Malaysia ini. Kami tidak yakin, apatah lagi mengharapkan, bahkan amat curiga dengan Islam yang dibawa oleh UMNO. Namun di saat kami ingin menumpang kasih dan tuah Islam yang dibawa oleh PAS, janganlah pula asrar kami itu menjadi hancur dengan amalan fitnah-memfitnah, label-melabel, mungkir janji dan seupamanya. Jika kita sering melaungkan kalimah Islam adalah penyelesaian, maka buktikanlah bahawa masalah yang berlaku dalam PAS kini dapat diselesaikan secara Islam. Orang bukan Islam ingin melihat sifat murni yang ada dalam ajaran Islam itu ada pada amalan orang-orang PAS, bukan pada ucapan semata-mata. Bahkan tentunya Tuhan menilai kita pada hati dan amalan, bukannya pada teori atau ucapan. Justru amalan fitnah-memfitnah, label-melabel, mungkin janji apabila berjanji perlu diberi perhatian oleh barisan pimpinan yang telah dipilih. Ahli dan pimpinan parti perlu bersatu agar kita dapat bekerja dengan lebih tersusun. Satukanlah tenaga kerja, sama ada ia seorang ulama ataupun profesional. Gerak kerja yang tersusun parti amat ditakuti oleh musuh kita, iaitu UMNO Barisan Nasional. Meskipun UMNO Barisan Nasional itu musuh kita, tetapi jika mereka lebih bersatu dan bekerja secara tersusun, tentu mereka berhak untuk menang pilihan raya. Dan PAS pula akan terus mengalami kekalahan walaupun di pihak yang benar. Dan apabila mengalami kekalahan, saya tidak pasti apakah benar Tuhan akan reda. Saya bimbang Tuhan tidak reda dengan kekalahan kita itu kerana kekalahan itu kita itu mungkin kerana kita tidak bersatu hati atau kita tidak berjaya membina persepsi yang baik di kalangan pengundi. Seandainya Tuhan reda dengan kekalahan kita dalam PRU akan datang, maka tugas kita cukup senang di masa akan datang. Kita tidak perlu bersusah payah dalam membuat gerak kerja parti. Tapi saya yakin Tuhan tentu lebih suka kalau kita menang, sebab dengan kemenangan kita bersama Pakatan Rakyat, kita boleh buat banyak perkara yang Tuhan suka dan reda.